sikit gambar kalau hampa tanya ada. Kami faham orang pakai kain pelekat ni orang baru sudah berjimat dengan bini. Oh. Jadi saya nak ceritanya apa? Ceritanya pakaian itu mempunyai unsur kemelayuan. Pada Melayu tak apa. Tapi kalau orang pakai baju Chongsam Cina, kita rasa hang ni pada nak tukar agama ke apa? Maksudnya kita telah melihat agama Islam itu di sudut bangsa. Hadirin mukminin sekalian, apabila agama datang, maka agama tidak memfardukan pakaian Arab kepada orang bukan Arab. Maka bukan syarat satu orang masuk Islam kena pakai jubah. Tak. Bukan syarat kena pakai serban. Tidak ada pun hadis-hadis yang sahih yang Nabi SAW menyuruh orang pakai serban. Tak ada. Cuma memang ada hadis lah yang menceritakan Nabi pakai serban. Of course dia pakai serban pasal dia orang Arab. Tetapi sunnah Nabi SAW terbahagi kepada dua jenis seperti mana yang tuan-tuan tahu. Ada sunnah yang memang sunnah diniyah yang dibuat oleh Nabi SAW disebabkan kerana kedatangan Islam. Kalau Islam tak mai, benda tu Nabi pun tak buat. Seperti salat, seperti zakat, seperti jihad, seperti memberi salam, Assalamualaikum, dan seumpamanya yang merupakan amalan-amalan yang hadir dalam kehidupan Nabi disebabkan wahyu yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang dibuat oleh Nabi tidak kerana wahyu turun, tapi kerana baginda Arab. Seperti baginda memakai jubah, tidak kerana wahyu memerintahkan, tetapi mustahil Nabi yang lahir di kalangan orang Arab tiba-tiba pakai baju Melayu bersampin pula. Mestilah orang tengok, baju apa hang pakai Muhammad? Dah lah hang kata wahyu turun, baju hang pun lain kan? Tak mungkin. Mustahil baginda pakai songkok hitam, kerana itu bukan pakaian bangsanya. Kerana seseorang itu anak kepada bangsa yang dia hidup, maka baginda pakai jubah, maka baginda pakai kasut, pakai slipper dia tu. Tak adalah slipper tajam hak tabung haji sedia tu, bukan. Siapalah pergi duk buat mereka kata tuskan slipper Nabi tajam kiri kanan, pakai bergesyak kiri kanan, pakai slipper tu ni lah dia kata slipper Rasulullah. Tak ada pun. Nabi bukan tukang kasut, tukang slipper. Apa saja yang dia pakai bukan dengan arahan wahyu. Barangkali dia pakai 4 segi, dia pakai 3 segi untuk lapik kaki dia sahaja. Orang bagi tahu kadang-kadang orang hadiah kepada baginda jubah Syam, jubah ahlu Syam, seperti hadis Bukhari, baginda pakai. Kadang-kadang orang hadiahkan pakaian Yaman, baginda pakai. Ini menunjukkan ini bukan soal prinsip. Yang penting menutup aurat seperti yang mana dikehendaki Islam. Dan Islam pula tak mau kepada libasus syuhrah, dia panggil. Pakaian yang menonjol, kita pelik pada orang. Balik-balik dia mari pada Mekah, kita pakai jenis jubah, jenis serban besar. Satu masjid tengok kita. Kita tak boleh, kerana itu libasus syuhrah, menjadikan kita lain pada orang, menyebabkan kita timbul satu perasaan seakan-akan kita menunjuk-nunjuk ataupun seakan-akan kita sombong. Nabi larang libas syuhrah. Agama sifatnya sederhana. Maka oleh kerana itu tak ada hadis pun Nabi wajib ke orang pakai jubah. Pakailah siapa nak pakai, dia bukan satu kesalahan. Tidak ada pun. Kalau tak cuma kita orang Islam ni, pasal apa pakai jubah? Memanglah tak ada hadis Nabi suruh, tapi aku ni kenang Nabi pakai jubah, jadi rasa seronok pula pakai, kenang ke Nabi tu. Mudah-mudahan dapatlah pahala kecintaan kepada Nabi, bukan pahala jubah, pahala cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang pakai serban. Ulama khilaf tentang hukum pakai serban, tetapi ramai di kalangan ulama usul ni usul fiqh, mereka berpendapat bahawasanya tidak disunatkan memakai serban, kerana sunnah itu dia panggil sunnah jibiliyah, sunnah kearaban. Kerana dia pakai jubah, dia pakai serban kerana dia Arab. Maksudnya sebelum wahyu turun pun dia pakai dah. Kalau katakan ditakdirkan wahyu tak turun pun, memang dia pakai. Maka dia pakai jubah, dia naik unta. Maka tiba-tiba orang mai pi beli unta, pi balik Mekah beli unta seekor. Dia kata aku lah ni sejak pi main semangat Islam ni buat sunnah naik masjid dengan motor ni tak sunnah nampak.
Nabi naik unta. Dia bawa unta, dia parking unta depan ni, orang penuh duk tengok. Kan? Dia kata sunnah. Kita kata tak. Kerana Nabi naik unta pada environment Nabi. Bukan kerana wahyu perintahkan Muhammad hang kena naik unta, tak. Tapi Nabi memenuhi tuntutan yang ada pada ketika itu. Namun jihad, namun salat, namun Al-Quran, namun hidayah, namun sistem ekonomi Islam, namun sistem pendidikan Islam, sistem politik Islam, sistem-sistem ini semua diturunkan oleh wahyu. Yang ni yang kita kena fokus. Maka duka cita orang Islam fokus nak pakai kasut hak tajam tu. Dalam masa yang sama dia lupa kedai kasut semuanya bukan orang Islam buat. Kita telah tinggal benda yang lebih penting. Kita lupa aulawiyat, prioriti yang perlu diberikan di dalam agama. Hadirin mukminin sekalian, balik kita tentang Salman Al-Farisi. Saya cerita sikit tentang Salman. Ada cerita yang menarik tentang Salman, seperti mana sebahagian tuan-tuan tahu. Salman Al-Farisi adalah seorang lelaki Parsi. Kata Salman, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang lelaki Parsi daripada negeri Asfahan. Tuan-tuan panggil Asfahan, Arab panggil Asbahan. Arab ni tuan-tuan, Arab tak ada P. Sebab tu kita tulis Jawi dulu, P tu kita titik 3. Fa dia ada. Fa dia titik 1. Kan? Dia titik 1. Fa. Dia titik 1. Kalau P, pergi mana? Kalau baca cara Arab, kita tulis fa, maksudnya firgi mana? Macam Piramli kata. Firgi. Sebab tu tuan-tuan, saya sudah sebut, Arab kan ada, dia tak kata Pepsi, dia kata Bepsi. Fa dia akan